So untuk tutorial hari ni kita dah habis bincang alkane kan. So untuk kelas hari ni kita akan terus bincang alkane lah ya. Saya pun dah cerita sikit tentang rule in naming the tapi video ni saya tak bagi lagi pada kamu. Rule in naming the alkane lah ya. Okay, so hari ni tutorial hari ni kita akan tengok soalan tutorial alkane. So mari kita lihat dulu soalan nombor 1 lah ya. Okay, number 1 tu dia minta pada kamu untuk menyatakan to state which of the following compound saturated or unsaturated lah ya. So yang ini saya rasa kita dah pernah bincang sedikit semasa tajuk introduction to organic chemistry. Unsaturated hydrocarbon ya, unsaturated hydrocarbon ialah hydrocarbon yang mengandungi ikatan ganda, ikatan multiple bond lah, sama ada double bond ataupun triple bond. Ini adalah unsaturated hydrocarbon lah ya. Mana-mana yang ada ikatan ganda sama ada 2 ataupun ikatan ganda 3, itu kita namakan sebagai unsaturated hydrocarbon lah ya. Okay. So kalau kita tengok di sini, yang pertama ni adalah saturated hydrocarbon sebab dia hanya mengandungi single bond sajalah ya. Ini adalah unsaturated hydrocarbon sebab mengandungi ikatan ganda 2. Okay. This is the saturated. This is unsaturated because contain multiple bond lah ya. Yang ini dilukiskan dalam bentuk skeletal lah ya. Kalau kita tengok dalam bentuk expanded, kita akan nampak dia tulis macam ni lah ya. This is the structure untuk D lah, tapi dilukiskan dalam bentuk skeletal ya. Okay, kita nampak dia ada double bond kat sini ya. Okay, seterusnya E ni adalah juga sejenis unsaturated lah sebab mengandungi ikatan ganda, sama juga dengan F ya. F juga mengandungi ikatan ganda 2, so that dia adalah sejenis unsaturated hydrocarbon lah ya. Okay, so seterusnya kita pergi kepada number 2 lah ya. Okay, untuk number 2 ni adalah soalan berkenaan dengan soalan berkenaan dengan nomenclature lah ya. Okay, nomenclature. So kita tahu bahawa alkane bilangan karbon nak namakan dia tu kita akhiri dia punya nama tu dengan ENE lah, in ya. Okay, macam biasa kalau dia ada satu karbon, meta lah, max lah. 2 tak ada it lah ya. Lepas tu prop, boat dan seterusnya lah. Yang tu memang kamu kena hafal lah yang tu ya. Okay, kemudian kita tengok soalan 2A ni. Yang ni adalah alkane yang mengandungi 2 karbon ya. Alkane yang mengandungi 2 karbon, kita campurkan it dengan akhiran in lah. So nama dia adalah ethene lah. So ini nama dia ethene. Okay. So kat sini ada 2 karbon sahaja. Okay. So tak perlulah kita letak numbering lah. Sebab kalau tu memang kedudukan dia pada karbon 1. Dia punya double bond tu. Ya. Okay. Untuk yang kedua ni, okay, yang ni adalah alkane yang mengandungi berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita tahu bahawa 6 dia punya tu adalah hex. Dia in. Ya. Okay. Tetapi kalau kita tengok, 6 dia akan jadi hexene kan. Tetapi satu lagi yang perkara yang kita kena ingat bahawa dia kedudukan the double bond ini perlu dinyatakan di dalam nama dia ya.
Okay. So kalau bukan kalau dapat lah, dan numbering tu kedudukan tu dalam bentuk numbering lah ya. Numbering itu perlu yang paling kecil lah ya, yang paling kecil. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena berikan numbering untuk carbon daripada hujung yang mana yang akan memberikan numbering yang kecil lah. Katalah kita dapat kita start daripada calculation daripada belah sini, belah A. Hujung A. Hujung A kita akan kira 1, 2, 3. So double bond itu berduduk pada carbon yang ketiga. So andai kata kita kira daripada belah hujung B ni 1, 2, 3 juga. Dua-dua daripada hujung A ataupun hujung B dia memberikan numbering yang sama lah. So ini tak kisahlah kamu nak kira daripada belah mana-mana hujung A ataupun hujung B. Kedudukan double bond tetap berada pada carbon ketiga lah. So namanya akan jadi trihexene lah. 3 ni menunjukkan kedudukan double bond. Ya. Okay. Andai kata kita ada macam ni. Okay. Andai kata kita ada macam ni. Okay, saya ada macam ni. Okay. So setelah saya ada compound ini. Okay. Kalau macam ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Dia adalah hexene juga. Hexene juga. Okay. Kita kena kita kena berikan atau position ataupun numbering untuk kedudukan double bond itu yang paling rendah. So kita kena memilih lah sama ada nak mengira daripada belah B, daripada hujung B ataupun hujung A lah. So kalau kita kira daripada hujung A, okay, kita akan dapat kedudukan double bond itu pada carbon 1, 2, 3, 4. Okay, 4 hexene lah. Ya. Itu kalau kita kira daripada hujung A lah. Tapi kalau kita kira daripada hujung B, ya, okay, kedudukan double bond akan berada pada satu kedudukan yang kedua lah. Ya. Jadi kalau kita kira daripada hujung B, okay, nama untuk compound ini dia akan jadi 2-hexene. So kita kena berikan numbering yang rendah lah. Ya. Kalau ada pilihan, berikan numbering yang rendah yang possible untuk kedudukan double bond tu lah. So jawapan dia adalah 2-hexene. Ya, 4-hexene tu salah lah. Ya. Okay. Alright. So next, tengok soalan seterusnya. Okay. Untuk soalan seterusnya, yang ini dia sudah ada substituent. Sudah ada substituent lah. Ya. So untuk soalan D ni kita ada parent dan kita sudah ada substituent. Kalau yang atas ni A dengan B ni dia tak ada substituent lah, dia hanya ada parent sahaja. Ya. Tapi dalam case untuk soalan C ni kita sudah ada parent, kita sudah ada substituent lah. Ya. Okay. So untuk soalan ini pertamanya kita kena cari parent dia lah. So parent dia adalah continuous longest carbon chain that have the double bond lah. So kita kira yang ni paling panjang lah. Ini. Okay. Lepas tu apa buat? Dah dapat parent. Parent dia adalah butin. Butin lah. Okay. Dan berikan kedudukan, numbering untuk kedudukan double bond. So dia berada pada carbon 1 lah. Start daripada belah sini lah sebab dia akan memberikan number yang rendah. Kalau start daripada belah sini akan dapat 1, 2, 3. So salah lah. So parent dia adalah 1 butin. Ya. 1 butin. Okay. Substituent dia adalah metil. So kalau kita tengok di situ, ini carbon 1, carbon 2, carbon 3. Pada carbon 3 tu ada, pada carbon 3 ada metil lah. So kita cantumkan substituent and parent. Substituent dan parent. Jadi apa nama dia? Tak ada 3 metil 1 butin. Okay. 1 ni kadang-kadang dia optional. Nak tulis boleh, kadang-kadang tak perlu tulis pun tak apa. Ya, selalunya 1 lah. Kalau 1, 2 tak boleh. 2 wajib dituliskan.
So boleh juga dituliskan sebagai 3-methyl butin. 3-methyl butin lah. Ya. Boleh tak? Apa nak tanya ke dekat ni? Anything? Nak tanya? Tak apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada Okey. Kalau tak ada kita teruskan dengan soalan D. Soalan D ni saya nak tulis, nak lukis lah. Tak sihat lagi lah hari ni. Sihat lagi ni. Rasa nak tertidur. Okay. Untuk soalan B tu, cuba tengok ya. Tengok dalam soalan kamu lah ya. Okay. Ni structure dia. Ada double bond kat sini lah. Yang ni melibatkan cyclic lah. Cyclic alkene. Okay. So, double bond ini mesti dapat numbering 1 dan 2 lah pada double bond. Okay. Andai kata kita nak letakkan ini 1, ini mesti 2. Tak? Okay. Jadi kalau kita ambil ini sebagai 1, ini 2, ini akan jadi 3 lah. 4, 5, 6. Okay. Jadi namanya nanti, okay. Jadi kita tengok parent dia sekarang adalah yang inilah. Parent dia yang inilah kan. Okay. Paling besar lah. Yang ni akan jadi substituent. Ini jadi substituent lah. Ya. Jadi parent dia sekarang adalah 1 cyclic yang ada 6 carbon, cyclohexene. Okay. Substituent dia sekarang berada pada kedudukan 4 dan 6. Metil lah. Ya. So namanya akan jadi apa tu? Akan dapat 4, 6. Okay, namanya akan jadi 4, 6 dimethyl. Okay. 1 cyclohexene. Itu kalau kita ambil daripada belah sini. Ni kalau ini 1, sini kita jadi 2. Dia tak boleh. Kalau sini 1, sini 2, tak boleh, salah. Tak boleh tahu. Dia mesti langkah dia double bond dululah, ya. Mesti langkah double bond tu, ya. Okay. So, andai kata saya buat calculation yang macam ni pula. Okay. Setelah saya ambil numbering dia, parent dia memang cyclohexene lagi lah. Parent dia memang cyclohexene lah. Ni parent dia lah. Cyclohexene. Okay. Katalah saya ambil numbering tu, yang ni tadi kita ambil 1, 2 kat sini. Tapi sekarang kita ambil numbering dia 1 kat sini, 2 kat sini lah. Jadi 3, 4, 5, 6. Jadi parent dia sekarang adalah 1 cyclohexene. Okey. Substituent dia berada pada kedudukan 3 dan 5. Ya, metil. Okey. So, kalau kita banding dengan yang atas ni, numbering manakah yang rendah untuk substituent? Yang ni 4 dengan 6. Yang ini kita ada 35. Mestilah 35 lebih kecil kan? Jadi sebenarnya nama ini dah tak boleh dipakai lah sebab numbering dia besar untuk kedudukan substituent. So kita sebenarnya reject terus. Ya. So yang ini betul. Ya, yang ini adalah betul lah. Ya. Okey. Jadi kalau ini betul, apakah nama dia akan jadi? Nama ni akan jadi, okey, 3,5 dash. Tunjukkan, berikan bilangan metil. Di lah, ada 2 metil. Dimetil. Okey. 1 dash cyclohexene. Kadang-kadang 1 ni macam biasa, dia adalah optional.
juga boleh dinamakan sebagai 3,5-dimethyl cyclohexene. Itu adalah nama untuk compound dalam D lah ya. Okey. Okey, boleh ha? Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada, madam. Tak ada ya. Okey, kita teruskan dengan E lah. Okey. E, tengok. E ni senang je. Ni ada parent je. Dia tak ada substituent. Kan? Jadi, kalau kita tengok kat sini, kalau saya lukiskan dia secara expanded, akan dapat macam ni lah. Ya. Dia adalah cyclic yang 5 karbon lah. So nama dia adalah cyclopentene. Cyclopentene lah. Ya. Okey. Boleh tak? Okey. Next. Next. Kita ada soalan. Saya nak padam dulu. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Kita ada compound ini. Okay. Kita ada CH2, CH3. Okey, saya dah ceritakan kepada kamu, ya. Jika kita ada alkin, okay, yang dituliskan dalam bentuk condong macam ni. Yang ini dia adalah dalam bentuk stereoisomer lah. Dia adalah stereoisomer lah. Ya? Okay. Yang ni stereoisomer ni pun saya dah ceritakan di dalam kelas yang lepas. Tapi saya tak bagi lagi video dekat kamu. Saya lupa lah. Okay. Nanti saya akan bagi video dia ya. Macam mana bentuknya stereoisomer. Okay. Jadi apakah nama compound ini? Okay. Pertamanya kita kena cari nama dia yang biasa. Cari nama dia yang biasalah. Okay. So cari nama dia yang biasa, kita cari continuous, sama juga kita cari parent, kita cari substituent jika ada lah. Ya. Okay. So kalau kita tengok ya, kat sini kita nak cari parent, kita kena cari continuous longest carbon chain kan. Okay. Jadi sekarang kita cari. So kita tengok kat sini. Yang ini pergi sini continuous longest carbon chain. Ini. Tapi dia tak ada substituent. Substituent tak ada. Dia hanya ada parent je. Dia hanya ada parent sahajalah. Ya, dia hanya ada parent sahaja. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok ya, kalau kita tengok yang ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 karbon. 5 karbon maksudnya dia adalah pen 20. Pandai. Okey. Lepas tu apa nak buat? Berikan kedudukan double bond. Kira daripada belah sini ataupun kira daripada belah sini lah. Ya. So kalau kira daripada belah sini, kedudukan double bond akan jadi pada kedudukan 1, 2, 3. Tapi kalau kita kira daripada belah sini dapat 1, 2 dah jumpa double bond lah. Carbon double bond ya. So 2. So ambil yang rendah lah. Ya. So kedudukan dia double bond duduk pada carbon yang kedua. So nama dia pentene lah. Ya. Okey, oleh kerana dia alkin ini dituliskan dalam bentuk capah macam ni, bonding yang capah macam ni, maksudnya dia adalah stereoisomer lah, ya. Okey, lepas tu tengok pula. Kalau kumpulan yang sama duduk pada belah yang sama. Kumpulan yang sama duduk pada belah yang sama. Kumpulan yang sama tu maksudnya kumpulan atom yang samalah. Okey, iaitu kita tengok kumpulan atom yang sama kat sini ialah merujuk kepada hidrogen.
Merujuk kepada hidrogen dia duduk pada belah yang sama. Ya. So belah yang sama ini namanya cis lah. Belah yang berlainan we call it as trans. Ya. Jadi nama ini akan jadi cis dash. Ambil nama yang kita dapat tadi 2 dash penting. Ni nama dia lah. Boleh tak? Okey ke tak okey? Okey ke tak okey? Okey. Ya? Okey. Alright. So saya ambil contoh lain lah. Okey. Kalau contoh yang lain, saya ada compound ini. Kalau yang ni apa nama dia? Yang tu apa nama dia? Sekejap, saya nak padam sekejap Padam sekejap ni. Okay, kalau yang ni apa nama dia? Mula kita cari nama dia yang biasa. Ya, continuous longest carbon chain lah. Continuous longest carbon chain. Yang ni lah. Continuous longest carbon chain ni kan. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Apa? Nama dia apa? Hexene. Pandai. Hexene. Ya. Okey. Kita nak kira start daripada belah mana? Numbering kedudukan double bond. Kiri. Hujung A, hujung B. B. So, pada carbon 1, carbon 2 kan? So, 2 lah. Ini parent dia. Okey, substituent dia. Okey, katalah saya padam sikit. Okey, setelah saya letak ni. Sorry. Bagi complicated sikit. So, substituent dia adalah pada carbon 1, carbon 1, carbon 2, carbon 3 kan? Carbon 4, carbon 5, carbon 6. Ya. Okey. Dekat carbon 2, substituent dia adalah chloro, metil. Okey. Dekat carbon 2 dengan carbon 3, carbon 2 dengan carbon 3 ni lah. Kan? Carbon 2 dengan carbon 3 ada chloro. Lepas tu substitute lagi dekat carbon 4 dengan carbon 5. Carbon 4 dengan carbon 5 ada metil. Jadi apa nama dia tu? Apa nama dia? Nama dia adalah, okey, tulis chloro dululah. Okey, 2 chloro, 2 nama dia adalah 2, 3 dichloro, CHLOU, dichloro. Yang ni ejaan British tau. Boleh juga tulis CHLORO. Saya tak pastilah ejaan ni dari segi ejaan. Kita ambil British ke American ya? CHLORO lah saya letak macam tu ya. Dichloro. Lepas tu letak dash. Ya, kita ada lagi substituent yang lain. 4, 5 dimethyl. Okey. Lepas tu kita ada dash 2 hexene. Ini nama dia lah. Tapi disebabkan dia dituliskan dalam bentuk yang macam ni, ada apa ke nama ni? Ada bentuk capah macam ni kan? Tulis macam ni. Yang ni kita tengok. Kloro tu duduk pada belah yang sama. Kloro duduk pada belah yang sama. Cl ni duduk belah pada yang sama. So dia adalah structure cis lah. Dia jadi cis. Boleh tak?
Ini contohlah yang lain ya. Contoh lain. Faham tak? Faham ke? Faham. Faham ya? Faham. Okay, next. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan yang ni pula lah. Ya. Okay, yang ni kita ada parent dia adalah cyclopentin lah. Ini carbon 1, carbon 2. Okay, pada carbon 1 ada metil, carbon 2 ada metil. So, jadi nama dia adalah 1,2-dimethyl cyclopentin lah. Ya. Okay. Sekejap. Okay. So tadi kita ada compound yang ni kan. Okay. CH3. So kita nak kira numbering dia either daripada belah sini ataupun daripada belah sini lah. So dua-duanya akan dapat 1,2-dimethyl 1-cyclopentin. Kamu nak kira daripada belah sini ataupun daripada belah sini dapat benda yang sama je. Tak kisah. Okay. Tapi kalau saya ada compound yang ni. Okay. Okay, yang ni. Kalau macam ni, boleh tak kita ambil daripada mana-mana belah? Boleh tak kita ambil daripada mana-mana belah? Katalah saya nak ambil ni satu, carbon 1. Ni carbon 1, ni carbon 2. Boleh ke tak boleh? Ataupun kena ambil ni carbon 1, ni carbon 1, ni carbon 2. Mana nak ambil? Mana satu pun saja ataupun ambil structure A ataupun ambil structure B? B. Kenapa B? B. Sebab intent dulu. Intent dulu. Pandai. Suka saya. Sebab kat sini kita tak boleh sesuka hati ambil numbering tu sebab substituen yang kita ada ni jenis yang berbeza. Yang ni metil, M kan. Yang ni etil. Kita kena utamakan etil dulu untuk dapat numbering satu lah. Ya. Jadi yang ni tak boleh sesuka hati. Tapi yang ni boleh ambil sebab dia ni pun M, ni pun M lah. Ya. Boleh kira lah daripada belah sini ataupun daripada belah carbon sini ataupun carbon sini. Dapat numbering satu ataupun dua lah. Ya. Yang ni kita tak boleh suka hati dah. Sebab apa? Kita takluk kepada alphabet of the etil lah. So namanya akan jadi apa tu? Namanya akan jadi apa tu? 1 etil, 2 metil cyclopentin. So, itu adalah peraturan-peraturan yang kamu kena ingat lah. Ya? Okay, next. Tengok soalan seterusnya. Okay. Soalan seterusnya tu. Kita ada yang ni lah. Alright. Mari kita lihat compound ini. So, parent dia adalah yang ni lah. Okay. Saya tulis dekat sini lah. Senang saya nak komen. Sorry. Okay. CL. Okay. Soal ada kat college ke balik rumah? Ada balik rumah ha? Berapa orang yang balik rumah? Mana balik rumah?
Ramai. Ramai ada kat rumah lah sekarang 22 orang balik rumah. So berapa kerat yang tinggal kat college tu? 3 Berapa orang je. 3 orang je. Aduh. So bagus jugalah kan. Tapi nanti masa nak balik tu masa nak balik tu tolong kuarantin lah. Jangan jadi kes macam ni. Dia susah tau. Jenuh lah yang ni pastikan sihat baru balik tau. Jangan balik dalam keadaan ada bawa kuman tu lagi. Chaos rasa macam sekarang college. Okay, mari kita tengok dia punya ni. Okay, so sekarang kita nak kira numbering. Ini kita tahu bahawa parent dia adalah cyclohexene lah. Ya. So either kamu nak kira daripada belah sini, ni dapat numbering 1, ni 1, ni 2. Okay. Ataupun kita nak kira ini sebagai 1, ini 2. So mana yang lebih betul? Ya, mana yang betul lah? Ialah Atas. kenapa atas? Sebab kloro duduk pada kedudukan Kena lepas double bond ni 1, ni 2. Kalau ini lepas double bond juga. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni kloro duduk pada kedudukan yang ke-6. Maksudnya yang ni nanti sebab numbering rendah kan? numbering rendah. Ya, betul. Kena berikan numbering yang rendah untuk double bond. Lepas tu tengok substituent lah. Substituent tu kalau kita pusing kot sini, kloro duduk pada kedudukan 3. Tapi kalau kita pusing kot belah sini, memang kita langkah juga double bond ni, carbon double bond ni kan. Tetapi kalau kita pusing kot arah sini, dia akan memberikan number yang besar untuk klorin lah. Jadi 6 kloro. So ini salah lah, ya, sebab kita ada pilihan yang lebih baik lah, ya. Ada pilihan yang lebih baik, itulah yang betul, ya. So namanya akan jadi 3 kloro. Parent dia adalah cyclohexene. Yang ini salah lah sebab kloro tu duduk pada karbon yang ke-6 lah, ya. Contoh. Boleh tak? Okay. So, Boleh. Ya. Okay. Alhamdulillah. So yang ini senang je lah. Yang ini parent dia 1, 2. Dia tak ada substituent pun ni. Ya. Dia ada parent dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexene lah. Okay. Kalau kira daripada belah sini, kedudukan double bond duduk pada karbon 1, 2, 3, 4. Kan? Tapi kalau kira daripada belah sini, 1, 2. So 2 lebih kecil lah. So kita pilih 2. Tu hexene lah. Okay. Boleh Boleh. Okay. Habis lah. So seterusnya tengok soalan nombor 3. Nombor 3 pun masih lagi soalan nomenclature lah, ya. Masih lagi soalan nomenclature. Okay, cuba tengok soalan nombor 3. Saya tulis kat sini lah. Okay, soalan yang pertama, apa nama dia? Kamu diberikan nama, lepas tu diminta lukiskan structure lah, ya. Okay, yang pertama tu kita ada cis 5-methyl. Okay. 3-heptene. Jadi kalau diberikan nama macam ni, kamu jangan hirau dulu cis ni. Sini biarkan dulu, ya. Tengok dulu parent dia. Parent dia 3-heptene lah. Heptene ada 7 karbon lah. Ni 7 lah, kan. Okay. Pada karbon 1, karbon 2, karbon 3 ada double bond. Okay. Lepas tu pada karbon so saya tengok
carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. Carbon 5 ada metil. Tak ada metil lah. Sorry. Tak ada metil. So, CH3. Lepas tu, lengkapkanlah dia punya hidrogen. Setiap ni mesti ada hidrogen lah. Sebab karbon, pastikan karbon ada 4 bonding lah. So kalau tak lengkap macam ni, kalau karbon yang ni, dia kena ada 3 lagi hidrogen lah. Sama ada kita tulis dalam bentuk condensed ataupun kita boleh tuliskan dia dalam bentuk expanded lah. Macam karbon yang ni, dia ada 2 bonding lah. Satu kepada karbon yang ni, satu lagi kepada karbon yang ni lah. So dia ada 2 hidrogen. So ini saya tuliskan dalam bentuk expanded. Yang ini karbon ni dia ada 3 bonding dah. Maksudnya dia ada satu lagi hidrogen lah. H. Ya. Yang ni sudah ada 3. So dia ada satu lagi H lah. Ada satu H lagi. Okay. CH2. CH3. Ni struktur dia lah. Okay. Jadi apabila kita nak lukiskan dia dalam bentuk cis. Ya. Apabila kita nak lukiskan dia dalam bentuk cis. Kamu fokus pada double bond ni dulu. Ya. Okay, ambil carbon double bond tu lah. Ambil carbon double bond tu. So, ni pada carbon. Kita ada carbon double bond tu saja dulu. Fokus pada carbon double bond. Carbon double bond tu, 1, 4. Satu lagi, 3 lah kat sini. Okay. Disebabkan dia cis, kita letakkan H dia pada belah yang sama. Letak belah sini. Okay. Maksudnya sekarang, dia ada ini dan compound ini. Belah yang ni. Yang kita tak tuliskan lagi. Okay. Jadi sekarang H-nya kita dah tulis lah. Ini. Satu lagi H tu yang ni. Ya. Dia dah tuliskan lah dia. Ya. Okay. So sekarang kita tuliskan grup yang ni pula lah. Ambil yang ni. Okay. Ini kita tuliskan dia ke bawah ni. CH2, CH3. Okay, kalau yang ni pula, grup yang ni. Grup yang ni. Tak ada. Dia bonded C ni. Bonded ke sini kan. Bonded kepada karbon yang 5. Karbon ke-5 ni lah. Karbon ni lah. Ya. Okay, dekat karbon 5 tu. Ada. Okay, ada apa tu? Ada CH3. Ada ni. Ada ni. Lepas tu ada lagi CH2, ada CH2, CH3. So ini adalah struktur cis dengan trans dia lah. Okay, kalau nampak tak cantik tu lukis balik lah. Ya. Kita lukis balik. Bagi cantik. Kan? Orang pun nak cantik. Struktur pun mestilah nak cantik kak. Okay. Kisahkan balik macam ni. H. H. Kamu keluar pun nak pakai bedak kan. Pakai foundation. Pakai apa? Pakai bedak. Betul tak? Siapa struktur nak buruk-buruk. Okay. So kita ada CH3. Oh, C yang ni ada satu H. Satu tinggal. Okay, ni ada satu H. CH2. CH3. Ni adalah struktur untuk soalan yang pertama lah. Ya. Saja untuk soalan yang pertama. Boleh ha? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ha? Okay. So, habis. Satu pertama, nombor 3 lah. Okay. Seterusnya. Okay. Terusnya kita ada 4-bromocyclohexane. 4-bromocyclohexene. Okay, cyclohexene. So ini kita ada carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Ini tak kisah sebab kita yang letakkan dia kan. Nak kira daripada belah mana pun boleh. Ya. Okay. Ataupun kalau kita letak dia macam gini. Saya letak dia kat sini. 1, 2, 3, 4 lah. Sorry lah. Ataupun
Rasa nak letak dia dekat double bond tu dekat sini. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ni semua compound yang sama lah. Ni semua compound yang sama. Okay, ya. Boleh lukis mana-mana satu yang ni. Ya. Okay. So seterusnya kita ada trans to hexene. So mula-mula lukis dulu 2 hexene lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1 and 2 kat sini. Ya. So ambil double bond tu. Okay, sini ada H lah. Ni ada H. Ni ada CH3. Okay. Ini ada CH2, CH2, CH3. So, dia nak trans, makanya kita letak H sebelah sini satu, H letak sebelah sini satu lah. So, ini ada, kat sini kita ada CH2, CH3, CH2, CH3. Yang ini ada CH3. This is the structure to trans to hexene. Ya. Ada tak? Mula-mula lukis dulu hexene dulu lah. Lepas tu baru buat dia dalam bentuk trans. Kena lukis macam ni balik ya. Sebab kalau tak lukis macam ni, ini bukan trans to hexene. Ya. Bukan trans to hexene. Trans, cis dengan trans mesti dilukiskan dalam bentuk capah macam ni lah. Bonding capah macam ni. Ya. Alright. Okay, next. Kita ada soalan seterusnya tu. Kita ada 3,3-dimethyl rapat tu, cyclohexene. So ada 6 karbon. Wah, tak cantik. Okay. Cyclohexene. Kamu nak letak kat mana? Sini pun boleh. Ya. Okay. Pada carbon 1, carbon 2, carbon 3. Okay, ada 3,3-dimethyl. Ada CH3. Pada carbon 3 ni ada dimethyl lah, CH3. Ada dimethyl lah. So, this is the structure lah. Okay. Next, kita ada soalan seterusnya. Ya. Kita ada soalan seterusnya tu 2,3 dimethyl 2 butyl. So 2 butyl 4 carbon. Pada carbon 1, carbon 2 ada alkene lah. Pada carbon 2 ada carbon 1, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Pada carbon 2 ada methyl. Okay. Pada carbon 3 pun ada methyl. Lepas tu lengkapkanlah dia punya hidrogen. Ya. Pastikan bonding carbon tu ada 4. Orang je boleh 1, 2, 3, 4. Tapi carbon wajib 4 ya. Dah saja je. Tak marah. Okay. So, dekat carbon ni dia baru ada satu bonding kan. Okay, carbon ni dah sudah cukup bonding. Dah tak ada H dah. Carbon ni pun sudah cukup bonding dia. Dah tak ada H dah. Carbon kat ujung ni dia baru ada satu bonding. Maksudnya dia ada 3 lagi lah. Carbon yang ni pun dia baru ada satu bonding. Maksudnya dia 3 lagi H. This is Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, last one. Ya. Okay, satu. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Kita ada trans 1 bromo 2
Butin lah. Okay, macam biasa. Lukiskan dulu 1 bromo 2 butin lah. So, kita ada. Okay. Carbon 1, carbon 2, 3, 4 lah. Okay. Pada carbon 1, ada bromo. Kita ada 1 bromo lah. Okay. Habis dah kan? Ada lagi tak substituen lain? Tak ada dah. Jadi sekarang carbon ni, carbon yang ni, dia baru ada 2 bonding. Maksudnya dia ada 2 H lah. Cukup kan bonding carbon tu 4. Ya. So yang ni ada 1 H. Yang ni ada 1 H. Carbon yang ini ada 1 bonding baru. So dia ada 3 H lah. Tapi sekarang dia nak dalam bentuk trans. Okay. Maksudnya kita tengok dekat dekat hidrogen ni, kita kena letakkan dia pada kedudukan yang belah sisi yang tak sama lah. Ya. Jadi kita ambil carbon double bond ni pada sini. Ya. Jadi kita akan tuliskan dia sebagai C double bond. Lepas tu letak bonding macam tu. Sebab dia cis-trans. Cis-trans ni memang kena lukis macam ni je. Tak boleh lukis cara lain. Okay. Ni kita ada carbon 3. Okay. Ni carbon 2 lah. Carbon ni kan. Okay. So sekarang dekat carbon 2 ni ada H. Jadi dia trans tau. Jadi kita letaklah. Kamu nak letak dekat carbon 3 ni ada H kan? Kamu nak letak atas ke nak letak bawah? Betul saya? Letak atas ke letak bawah? Atas. Atas. Okay, kalau kita nak letak atas, H kat sini. Maksudnya H pada carbon yang kedua ni kena letak mana? Bawah. Bawah. Kena letak bawah lah sebab dia berada pada keadaan trans. Ya. So, lepas tu pada carbon 3 ni ada apa? CH3. So kena letak lah, tulislah CH3. Okay. Jadi pada carbon 2 ada CH2Br. So kita ada CH2Br. Ni dia structure dia. Huruf pula Br. Okay. Ni structure dia lah. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Okay ya. Ya. Okay. Saya nak bagi satu contoh soalan lah kat kamu. Ya. Kamu cuba buat lah ni. Ya. Okay, tolong lukiskan struktur ni. Trans. Trans. Trans 1 bromo. Okay. 2, 3 dimethyl. Okay. 4 chloro. Pentene. 2 pentene. Buat ni sekarang. 4 chloro. Betul lah. Okay. Buat sekarang. Buat sekarang. Mula sekali kena cari struktur yang ni lah. Betul. Okay. Mula sekali ambil parent lah. Mula parent. Parent dia adalah 2 pentene lah. Pada carbon 1 ada bromo. Pada carbon 2 ada sepatutnya 4 chloro dulu. Silap ni.
1 bromo. 4 chloro dulu Salah tulis. 2, 3 dimethyl. 2 pentin. Okay. So sekarang tengok. Parent dia adalah 2 pentin lah. Parent dia 2 pentin lah. Ni 2 pentin lah. Pada carbon 1 ada bromo. Pada carbon 1, 2. Okay, 1, 2, 3, 4. Ada chloro. Ada chloro. Okay. Pada carbon 2 and 3, carbon 2 ada metil. Carbon carbon 3 pun ada metil lah. Ni structure dia. Nanti dah dapat dia punya structure ni, kamu penuhkan lah dia dengan hidrogen lah. Ya. So penuhkan dia dengan hidrogen. Okay. So sekarang nak buat dalam bentuk trans, apa buat ialah ambil double bond. Ya. Ambil double bond. Ambil double bond dulu. Okay. Ambil double bond dulu lah. Ya. So ambil. Sorry. Okay. Double bond. Okay. Dah ambil double bond. Kita tengok. Dekat double bond ni. Ada kumpulan apa? Yang sama. Ada metil. Ada metil. Kan? Okay. Lepas tu. Dah ambil double bond. Kita buat bonding. Macam ni. Tapahkan dia. Okay. Disebabkan dia trans. Cari kumpulan yang sama pada double bond tersebut lah. Ada metil. Ada metil kan? Jadi metil ni kena duduk pada sisi yang bertentangan ke sama? Bertentangan. Tentangan. So metil tu kamu nak letakkan dia kat mana? Metil nak letak sini kah? Kita tak metil kat sini ya. Satu saya letak metil kat sini. Metil yang ni lah. Metil yang ni. Metil yang ni letak belah mana? Sini ke? Atas? Sini? Ya. A ke B? B. Ha? B. Okay. Dia mesti sisi yang bertentangan lah. Ya. Okay. Okay. Letak dekat atas lah. Sebab ini bawah lah. Okay. So sekarang dekat carbon yang ketiga tu. Ni carbon 3 lah. Ni carbon 3 lah. Carbon 3. Ni carbon 2 kan. Dekat carbon 3 tu ada kumpulan yang ni. So, ada kumpulan tu. So, macam mana kita nak tulis? Kita tulislah. CH Cl CH3. Ni kan ada CH3 satu. Lepas tu, lengkaplah kat sini. So, dekat carbon 2 pula. Dekat carbon 2 ni, ada CH3, kita dah tuliskan. Ini CH3-nya. Lepas tu lagi kita belum tulis yang ni lah. So itu kita tuliskan sebagai CH. Tu. Ni dapatlah structure dia. Okay. Ni structure dia. So itulah structure dia. Ya. Ya, nak lukis structure cis dengan trans ni agak mudah lah sebenarnya. Tak susah sangat. Taklah complicated sangat ya. Okay. Okay.